Assalamualaikum, saya Ridwan bin Othman, 260366 UUMKL kumpulan C. Saya akan membentangkan analisis latihan dalam pembangunan utusan Malaysia. Okey. Analisis persekitaran sektor terbahagi kepada 4, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Iaitu yang pertama, kekuatan adalah berkenaan dengan imej dan kaki tangan yang berpengalaman, laman web, media sosial. Kelemahannya, kekurangan dana, sumber informasi program yang tidak diselaras, campur tangan ahli politik. Peluang, dianya juga mewujudkan peluang rakan kolaborasi media grooming, perkembangan laman web, ikon, jaringan rangkaian strategik antarabangsa, serantau dan setempat. Ancaman ia banyak, perbezaan fahaman, idealisme, liputan program, firewall, cyber troopers, industri buku yang lembab, dan budaya membaca yang kurang. Kepekaan terhadap isu semasa yang berlaku di dalam negara, adaptasi terhadap teknologi maklumat dan juga keperluan terhadap bahan cetakan. Pemantapan Pelan Strategi Utusan 2019-2021. Objektif strategiknya ada 11. Yang pertama, pengukuhan reputasi. Yang kedua, pembangunan inovasi, perluasan utusan. Yang keempat, NGO berkesan. Yang kelima, pengukuhan hubungan strategik. Yang keenam, pemantapan pengamalan. Yang ketujuh, penjimatan perbelanjaan, pemantapan kompetensi staf, kecekapan pengurusan, peningkatan simpanan, peningkatan pendapatan. Okey. Di sini kita akan mewujudkan KPI asas bagi setiap perkhidmatan merangkumi 3 aspek yang berikut. Untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan proses bagi menghasil dan menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan, kefahaman secara mendalam perlu diperolehi sebelum melaksanakan KPI, iaitu Key Performance Indicator, supaya fokus mampu disalurkan pada petunjuk pencapaian yang tepat bagi memastikan matlamat meningkatkan prestasi pada masa sekarang dan akan datang. Kekeliruan dalam memilih dan mengkategorikan petunjuk akan membuat organisasi atau syarikat pada risiko tersasar dari matlamat dan pembaziran sumber yang digunakan. Objektif penerapan KPI ialah supaya pengendalian segala urusan mengikut tata cara syarikat menerusi etika kerja dan penerapan nilai murni dalam mengeluarkan akhbar yang berkualiti dan menarik untuk dibaca oleh masyarakat umum. Sentiasa peka dan bersedia terhadap setiap perubahan yang berlaku agar mutu perkhidmatan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Penerbitan akhbar supaya lebih peka dan kreatif dalam menerbitkan akhbar yang berkualiti dan bermutu, supaya dapat menarik lebih banyak pembaca, tidak kira pada peringkat umur.
bukan saja KPI ini bukan sahaja untuk mengukur kecekapan dan keberkesanan proses. Ianya juga menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan. KPI asas yang boleh kita wujudkan mengikut kesesuaian, termasuklah tempoh masa menunggu di kaunter, tempoh memberi respon kepada pelanggan, tempoh layanan semasa menerima perkhidmatan, tempoh masa kitaran menghasil dan menyampaikan sesuatu perkhidmatan, peratus kesilapan bagi perkhidmatan yang disampaikan, bilangan output yang dihasilkan dalam satu tempoh yang ditetapkan sebagaimana yang dirancang. Okey. Untuk mengukur produktiviti sumber manusia dan kewangan bagi menghasil dan menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan. KPI ini untuk mengukur produktiviti sumber manusia dan kewangan bagi menghasil dan menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan, iaitu KPI asas yang boleh diwujudkan termasuklah dua, produktiviti individu, iaitu berkumpulan dalam satu tempoh yang ditetapkan. Yang kedua, perbelanjaan yang digunakan untuk menghasil dan menyampaikan sesuatu perkhidmatan kepada pelanggan. Okey, KPI untuk mengukur kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan yang diterima. Okey, KPI untuk mengukur kepuasan hati pelanggan ataupun golongan sasaran terhadap perkhidmatan yang diterima. KPI asas yang perlu diwujudkan termasuklah adalah tujuh kumpulan sasaran. Yang pertama, remaja dan belia. Kedua, masyarakat umum. Yang ketiga, pemimpin masyarakat. Yang keempat, penjawat awam dan industri. Yang kelima, agama. Yang keenam, kumpulan minoriti, iaitu banduan, OKU. Okey. Yang ketujuh adalah jaringan. Okey, jaringan ni termasuklah NGO, persatuan, yayasan dan seangkatan dengannya lah. Okey. Aktiviti program sebagai sebuah syarikat utusan Melayu Berhad yang bertanggungjawab menyalurkan berita atau maklumat terkini melalui media cetak dan pelbagai media lain kepada masyarakat Malaysia dalam dan luar negara. Para penulis amat komited menjalankan kajian penyelidikan dan perundingan yang bermanfaat besar mengenai isu-isu terkini. Dan seterusnya, mempertingkatkan jaringan strategik. Okey, yang ini adalah kelebihan jika peluang-peluang sebegini diwujudkan. Ya, jaringan bermaksud semua hubungan yang dibentuk atau wujud akan dikekalkan oleh seseorang dengan manusia di sekelilingnya untuk faedah bersama. Pihak luar secara langsung atau tidak langsung memberi kesan kepada perniagaan. Keluarga, rakan, pembekal kerajaan dan lain-lain akan memberi sokongan dari segi sumber modal, maklumat tenaga kerja, sokongan dan peluang. Kejayaan dipengaruhi oleh keupayaan mereka mengenal pasti peluang dan mendapatkan sumber terhad daripada persekitaran mereka melalui jaringan sosial. Okey. Walau bagaimanapun, jaringan perniagaan memberi kesan yang besar terhadap prestasi dan kemajuan perniagaan. Justru itu, bagi memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan jaringan kerja yang strategik serta memperkukuhkan pengurusan pentadbiran dan membentuk kemajuan teknologi bagi meningkatkan jaringan ini. Sekian ulasan daripada saya. Sekian, terima kasih.